Berjalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak kerepek kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Menemui adik-adik yang saya kasihi sekalian, kita selamat bertemu kembali dalam sesi video ini. Di video ini, Abang akan menerangkan apakah langkah-langkah efisien yang anda boleh ambil untuk kita skor A dalam peperiksaan SPM. Ayo kita ke video ini. Adik-adik, perkara penting ataupun perkara utama yang anda perlu tahu sekarang ialah masa itu emas, ataupun anda perlu mengambil masa sebagai king. Kalau anda mengikut jadual pembelajaran anda dengan efisien, maka itulah tahap pertama untuk anda mendapatkan markah yang tinggi dalam peperiksaan anda walau apa mata pelajaran pun. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita hendak mengagihkan masa kita dalam 2 jam yang anda tentukan itu pada waktu pagi tersebut. Apa yang kita perlu buat? Anda fokuslah untuk 30 minit yang pertama. First 30 minutes. Anda buat ulang kaji untuk satu bab. Lepas itu, selepas anda buat yang 30 minit itu, tutup buku itu, ingatlah balik apa yang anda belajar untuk 30 minit itu, imbas kembali apa yang cikgu pernah mengajar untuk bab itu ataupun chapter itu, supaya anda tahu, anda faham apa yang anda belajar atau tidak. Kalau anda faham, bagus. Selepas anda ingat balik apa yang anda belajar, pergilah berehat untuk 5 minit. Lepas itu, datanglah sambung belajar sehingga 2 jam itu tamat. Jadi, kalau anda buat benda begini, agihkan masa dengan efisien, sudah pasti anda boleh buat satu ulang kaji yang terbaik sepanjang hari tersebut. Jadi, adik-adik, sebelum kita mula belajar, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tahu apa rancangan kita untuk hari tersebut, ya. Apakah mata pelajaran yang anda mahu buat, dan juga dalam mata pelajaran itu berapa bab anda hendak habiskan dalam jangka masa ditentukan. Jadi, sebelum itu, study material anda mestilah kena ada sebelum anda membuat sesi pembelajaran itu, seperti nota-nota ringkas, nota-nota cikgu, ataupun segala benda seperti pen, pensel, semua highlighter, semua kena ada sebelum anda start belajar, supaya semasa anda belajar tidak perlulah kita membuang masa mencari material yang diperlukan pada masa itu. Jadi anda perlulah berusaha dengan gigih tanpa membuang masa di detik-detik keemasan. Adik-adik, environment anda juga sangat-sangat penting. Persekitaran anda semasa anda belajar. Saya pasti anda ada kreatif sendiri, anda ada minat bagaimana hendak belajar. Ada segelintir pelajar yang suka belajar sambil mendengar lagu, muzik. Ada segelintir yang suka ada lilin, mereka membakar lilin yang memberi aroma yang bagus, dan juga ada spotlight di meja dan mereka buat begitu. Jadi, apakah kekreatifan anda? Gunakanlah sepenuh-penuhnya dalam masa ini supaya anda lebih efisien dan juga memang minat nak belajar di saat-saat terakhir ini. Jadi, ambillah benda ini sebagai satu teladan yang baik, kerana kalau environment anda salah, kalau environment yang anda set itu adalah tidak begitu baik, maka kita tidak boleh buat satu ulang kaji yang teliti. Adik-adik, selain membuat nota ataupun belajar melalui nota, apa yang kita perlu buat sekarang ialah anda perlulah master ataupun buat analisis yang baik
dengan soalan-soalan tahun-tahun lepas sebelum ini. Mungkin 8 tahun sebelum ini dan sebagainya. Anda buatlah analisis dalam segelintir mata pelajaran, apakah soalan-soalan yang ditanyakan, dari bab-bab mana soalan ditanyakan, apakah pattern dia, so anda akan tahu. So kalau anda tahu pattern-pattern mata pelajaran, bagaimana mereka tanyakan soalan, menyusun soalan itu, maka anda bolehlah membuat satu persiapan yang sungguh baik dan juga ia akan membantu anda skor A kerana anda tahu bagaimana hendak menjawab soalan. Kalau anda membuat, sebagai contoh umpamanya, anda membuat satu mock exam untuk menguji kebakatan anda masa membuat ulang kaji. Kalau buat begitu, kalau anda mendapat salah, tak apa. Anda tengoklah logik mengapa anda mendapat salah. Kalau anda tahu logik tersebut, di peperiksaan anda tidak akan membuat salah. Jadi, perkara pertama yang anda perlu buat ialah masterlah soalan-soalan tahun dulu supaya ia akan memberi satu kekuatan emosi dan juga mental anda. Adik, ini adalah perkara penting. Bagaimana kita hendak menguruskan kepintaran kita dalam mata pelajaran dan juga bab yang susah untuk anda. Sangat senang. Bagaimana abang menerangkan tentang soalan-soalan tahun lepas, gunakan proses itu juga. Anda ingatlah bagaimana soalan-soalan ditanyakan untuk chapter-chapter yang susah untuk anda. Melalui mengingat balik ataupun mengimbas kembali apakah jawapan yang diberikan, anda tahulah, oh beginilah soalan ditanyakan untuk chapter-chapter ini, beginilah yang kita kena belajar. Selain itu, anda juga boleh buat apa? Masa anda free ataupun selepas anda membuat ulang kaji dan anda membuat kerja-kerja harian anda bolehlah lihat pada topik-topik yang anda tidak tahu dalam YouTube. Apa topik yang anda tahu? Type just watch. Kalau anda watch, kalau anda tonton video-video, banyak cikgu memberi tips-tips yang penting macam mana, bagaimana hendak fahamkan topik-topik yang susah itu. Walau apa mata pelajaran pun, gunalah faedah ini, gunalah kaedah ini, mesti ia akan menjawab soalan yang terpendam di diri anda. Selain itu, anda juga boleh pergi ke Google dan juga anda kliklah images. Kalau anda klik images, anda akan dapat nota-nota ringkas sebagai mind map. Anda tuliskanlah apa yang susah untuk anda, tuliskan. Kalau itu memberi efisien kepada anda, buatlah sedaya upaya dan juga fahamkan semua mata pelajaran ini. Untuk anda fahamkan semua mata pelajaran ini, untuk anda skor A untuk semua mata pelajaran SPM, anda perlulah mencintai semua mata pelajaran itu. Adik-adik, sentiasa berpikiran positif, motivate yourself. Bagaimana anda hendak motivate yourself? Lihatlah pada video-video yang boleh mencungkil bakat anda, memberikan teladan baik kepada anda. Any motivation coach akan menolong anda juga. Jadi tabahkanlah diri anda, usaha itu tangga kejayaan. Abang akan berjumpa anda kembali dalam video yang akan datang. Selamat maju jaya. Bye-bye.